Tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata 'alal khair ibtigha'a wajhillah wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni as'aluka ilman ladunni wa mashraba safihani ya wahabu ya ghani. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Amma ba'du, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertama-tama kita mengucap syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan iradat dan kudrat yang ada pada Allah Subhanahu wa taala berlaku lagi peristiwa sebagaimana berlaku pada tahun lepas, yakni kita semua dapat mengecapi, dapat masuk kepada bulan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tahun lepas kita masuk dah. Tahun-tahun lepas kita masuk dah. Ada orang dah belah-belah kali dah masuk bulan Rabiul Awal. Ada orang tahun ni tahun ke-40 dia masuk bulan Rabiul Awal. Ada orang 50 tahun ke-60. Maka rezeki setiap tahun itu ada pemberian khas dia. Mudah-mudahan setiap tahun kita masuk bulan Rabiul Awal ini kita dapat pemberian khas yang berlainan daripada bulan-bulan lain. Sebagaimana bulan puasa kita dapat pemberian madah Al-Quran. Bulan Rejab kita dapat pemberian khas mengenai sembahyang. Manakala bulan Rabiul Awal pula khas hubungan kita dengan Nabi. Lagu mana selawat kita dengan Nabi, lagu mana sunnah Nabi yang kita terapkan, kita amalkan di tubuh kita, sehingga orang melihat kita seperti melihat Nabi. Kerana apa? Kerana orang arif billah melihat setiap benda yang ada kaitan dengan Nabi, kalau kita letak di tubuh kita akan bercahaya. Maka cahaya itu berlainan. Cahaya serba tidak sama dengan cahaya ridak. Cahaya jubah tidak sama dengan cahaya tasbih. Maka benda-benda yang menghubungkan kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, alat-alat lagu ni. Maka semakin banyak alat-alat sunnah Nabi berada di tubuh kita, semakin banyaklah cahaya di tubuh kita. Maka cahaya orang mukmin itu sangat cukup hebat, sehingga ke api neraka, apabila orang mukmin nak melintas kepada api neraka, maka api neraka kata, ya mukmin juz fa inna nuraka tudfi'u lahabi. Wahai orang mukmin, unggah derah atas belakang aku. Kerana apa? Kerana cahaya kamu telah memadamkan apiku. Tengok, cahaya orang mukmin terjun dalam api neraka beribu tahun, api neraka tak boleh sentuh. Kesal daripada air sembahyang, Nabi kata, siapa dia yang ambil air sembahyang maka panjang ke basuh dia. Kalau tangan biar sapa ke ni, sapa ke lengan tangan. Kalau basuh kaki biar sapa ke lutut, biar kalau basuh muka sapa ke papai tekuk. Maka tujuan dia gapo? Tujuan dia supaya cahaya itu semakin kuat, semakin banyak berada di tubuh kita. Sejahat manusia pun orang mukmin, apabila dia ambil air sembahyang dia semaya, maka masuk dalam neraka beribu tahun, anggota semaya dia tidak akan. Api neraka tak mampu nak membakar cahaya. Cahaya apa dia? Cahaya hubungan kita dengan Nabi, yakni sunnah Nabi. Maka kajian lah ni, kajian doktor lah ni lah. Kerana manusia ini lebih mempercayai kajian daripada sabda Nabi, daripada cerita wali-wali, daripada kasyah Allah Ta'ala beri. Maka kajian lah ni mendapati di dalam tubuh kita ni ada sel cahaya, dia panggil sel cahaya. Ni tubuh kita ni, kulit ni kita besar masuk dalam cahaya rupanya. Maka benarlah Nabi kata, cahayaku adalah makhluk yang pertama diciptakan. Awwalu ma khuliqa nuri wa khuliqa minha kullu syai'. Maka hubungan kita dengan Nabi adalah cahaya. Cahaya itu akan semakin kuat apabila kita berselawat. Ini kajian. Semakin kuat kita berselawat, semakin kuat cahaya tu.
Maka kalau kita nak kuatkan cahaya tu, banyak ke berselawat kepada Nabi. Maka bulan Nabi ini bagi orang yang menyayangi Nabi satu benda istimewa. Tetapi bagi orang yang tidak ada perasaan dengan Nabi, royaklah gajah, rimau, bewok, serati pun, dia tak boleh nak memahami perasaan orang hak sayang Nabi sebab dia tak sayang. Orang yang tidak suka, contohnya orang duduk minat bab motor Vespa misalnya. Allah hak tu dengar motor Vespa lagu ni, hak ni minat, hak ni. Orang hak tak ada perasaan tengok, setengok-tengoknya. Maka kita nak kata salah dia tak suka, tak boleh juga sebab dia tak ada perasaan. Kita nak paksa dia, muka dia tak ada perasaan. Tetapi ada benda, kalau motor Vespa tak apa. Ambo minat motor Vespa, ambo tak minat tak apa, tak dosa. Saya nak minat motor Vespa, terpulih kepada demo. Saya nak minat motor muka lain, tak apa. Tetapi ada orang boleh makluk geger kepala juga baloh bak saya ke Nabi. Pelik sungguh. Nah, dia kata ambo saya ke Nabi, cuma ambo tak buat makluk, tak buat gapo dia. Pelik sungguh. Dia marah pula puak-puak kita hodok sambut makluk, hok duduk selawat ke Nabi, hodok puji Nabi. Apabila dia tanya apa kita buat lagu tu, kita kata kita sayang Nabi. Dia tanya lagi jawabnya. Apabila kita jawab kita sayang Nabi, dia tanya lagi dalil hadis gapo dia. Dia tak tahu kau sayang Nabi tu jawab pedah. Nabi suruh sayang dia, okey? Maka kita jawab betul dah lah apa dia mau makluk kerana sayang Nabi. Tanya lagi. Tanya lagi apa kau jawab betul dah. Kita buat gapo-gapo kerana sayang Nabi. Pas sayang Nabi ni bukan pilihan. Wajib kena sayang Nabi. Bahkan syarat kesempurnaan iman. Nabi sebut bab saya ni dua. Pertama, saya ikut syariat dia, ikut petunjuk dia, ikut akhlak dia, ikut perangai dia, ikut ahwal dia. Ni saya lagu ni. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Jika kamu mendakwa kamu ni saya ke Nabi, fattabi'uni, ikut syariat aku. Hak ni saya dengan maksud ikut syariat. Ada yang kata hak ni hak penting sekali. Duk ayat saya. Goni dok, ikut dok. Duk ayat saya saja. Adakah semata-mata ayat saya itu tidak dituntut oleh syariat? Adakah maksud saya itu ikut syariat saja? Tak. Oh ikut syariat. Maka dalam ayat Quran ini fattabi'uni maknanya ikut syariat aku. Kalau mu saya mau ikut cara aku katanya Nabi. Kalau mu kata saya mu dengar kata aku. Hak tu fattabi'uni. Allah akan saya kepada kamu kalau kamu ikut dengar kata aku. Manakala saya kepada batai tubuh Nabi pula. Saya kepada keindahan Nabi, saya nak jumpa Nabi, selawat nak jumpa Nabi, nak mimpi Nabi. Saya nak ke tubuh badan lagu mana? Boleh kau tak saya ke tubuh badan? Syariat mengajar juga kok saya kepada tubuh badan. Hak syariat lah. Hak ikut syariat lah. Ikut perintah, ikut larangan tu ikutlah. Manakala saya kepada batai tubuh ni ada juga kau suruh ada. Allah Taala dalam hadis ada sebut, tidaklah beriman seorang kamu hatta akuna ahabba ilaihi, sehinggalah akuna jadilah aku, ana dalam kalimah itu, ana jadilah aku sendiri tu adalah benda yang paling ia saya lebih daripada segala-galanya. Ni perintah untuk saya batai tubuh Nabi, saya untuk nak tengok Nabi, rindu untuk tengok Nabi. Hak ni begitu juga syariat menyuruh kita untuk saya batai tubuh Nabi dan mengikut syariat Nabi. Jadi mudah-mudahan masuknya kita pada bulan Rabiul Awal, pada tahun ni kita berjanji kepada diri kita, buatlah sesuatu yang menyebabkan kita teringat kepada Nabi, nostalgia dengan Nabi. Misalnya kita buatlah, kita selawat sejuta kau gapo dia, buat satu benda yang menyebabkan kita teringat dengan Nabi. Ataupun kita khotel kitab Syama'il, kita beli kitab Syama'il, kita terjemah, kita je baca ulang 2-3 kali. Contohnya 10 kali hamba baca kitab Syama'il. Jadi mudah-mudahan pada bulan Maulid ini bertambahlah kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana setiap tahun Tuhan akan
beri pemberian yang macam-macam. Hok tahun lepas boleh tahun lepas dah. Hok tahun ni mudah-mudahan dapat benda-benda yang baru. Selagi mana kita tidak buat, selagi itulah kita tidak merasainya. Man lam yazuk lam yadri. Nah, siapa dia yang tidak merasai, dia tidak akan tahu selama-lamanya. Jadi permulaan bulan Maulid ni, mudah-mudahan kita berazam dengan masuknya bulan Maulid ni, kita nak tambahkan selawat kita harian kita kepada Nabi SAW supaya kita semakin rapat dengan Nabi di dunia dan di akhirat. Semakin rapat dengan Nabi di dunia dan di akhirat. Kerana Nabi kata, orang yang paling dekat dengan Nabi SAW adalah orang yang paling banyak berselawat kepada Nabi. Jadi nak duduk dekat dengan Nabi dunia dan akhirat, banyak-banyak ke berselawat. Allahu subhanahu wa ta'ala a'lam.